cerita pasal apa? Bola sepak. Cerita pasal gosip artis sana sini ya. So ceritalah perkara yang berfaedah. Ada orang tanya, ustaz, boleh ke kita bincang matematik? Sedangkan itu dunia. Tak semestinya ilmu matematik itu asal daripada mana? Asal daripada Allah. Allah yang mencampakkan pemahaman matematik itu kepada manusia. So itu ilmu Allah. Ilmu yang berfaedah. Masuk hal-hal dunia ni maksudnya cerita pasal-pasal dunia yang tidak berfaedah. Okey, seterusnya yang terakhir itu keluar daripada masjid. Okey, kita bacalah doa. Sunat membaca doa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Maksudnya, ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu anggota engkau berikanlah kelebihan kepadaku. Okey, memulakan langkah dengan kaki kiri. Nak keluar masjid ni ya. Memberi salam kepada mereka yang berada di dalam atau berhampiran pintu masjid mengikut keadaan. Maksud mengikut keadaan apa? Maksudnya kalau kita tengok ada orang buat majlis ilmu, tak perlulah kita memberi salam. Kita terus masuk saja. Tapi kalau orang tu duduk saja-saja, kita boleh memberi salam kepada mereka. Kan? Kadang-kadang imam tu borak-borak pasal hal-hal agama. So kita pun salam. Kan? Tapi kalau boleh mengganggu mereka, tak perlulah salam, mengikut keadaan ya. So ada 3 perkara yang perlu kamu patuh: masuk ke masjid, berada dalam masjid, dan keluar daripada masjid. Okey, apakah hikmah beradab dalam masjid? Pertama, dapat menenangkan akal fikiran kita ketika berada dalam masjid. Kan, dalam masjid lawa. Kalau masjid kat Seremban tu, Masjid Seri Sendayan, kalau kamu pergi, macam apa? Taj Mahal Okey, di India sana tu merasai ketenangan jiwa ketika berada dalam masjid, kerana masing-masing menempuhkan sepenuh hati beribadah kepada Allah. Bukan masjid ni tempat kita takut. Kan, jumpa masjid kita takut risau ada jin ya. So kita takut hanya kepada Allah, bukan pada makhluk. Mengeratkan persaudaraan sesama Islam. Macam solat Jumaat, solat hari raya, kita dah 4 minggu ni tak solat Jumaat. Kan? Sebab apa? Sebab ada wabak. So itu ada kebenaran, ada inilah fatwa lah kan, tak dapat nak tunaikan solat tak ada masalah. Tapi tujuan solat Jumaat, solat berjemaah mengeratkan persaudaraan. Okey, keempat, dapat melaksanakan ibadah yang selesa dan khusyuk apabila suasana persekitaran tenteram. Okey, dapat melaksanakan ibadah dengan baik lah sebab tak ada orang bising sana sini. Kalau kat rumah, orang bising, lari-lari, anak-anak berlari-lari kan. Kalau kat surau, untuk masjid, sunyi dan sesuai untuk solat dengan khusyuk lah Okey, yang seterusnya memperkasakan fungsi masjid dengan lebih meluas. Bukan saja masjid untuk semayang, masjid digunakan untuk kepentingan umat Islam dan meningkatkan syiar Islam macam kita lihatlah penggunaan masjid di Makkahul Mukarramah dan juga Madinah. Kamu tengok memang betul-betul digunakan untuk pusat syiar Islam kan. Kita tengok ramai orang solat, ramai orang membuat majlis ilmu banyak membuat amal-amal kebajikan. Jadi roh di dalam masjid tu hidup amalan ataupun aktiviti di masjid itu hidup setiap hari itu yang berlaku di Makkah dan juga Madinah kan. So itulah fungsi masjid. Dan pada zaman Rasulullah,
masjid ini digunakan sebagai pusat pentadbiran Islam. Tempat mesyuarat, tempat merancang strategi peperangan, semua itulah. Yang terakhir, kembali kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Baginda membina dan memakmurkan masjid di mana-mana saja bagi dia berada. Rasulullah ni, dia sampai satu tempat, suatu hijrah. Rasulullah sampai satu tempat sempadan nak ke Madinah. Pertama sekali masjid bukan bina masjid Madinah tu, Masjid Nabawi. Tapi masjid yang pertama yang Nabi bina iaitu Masjid Quba. Sempadan Madinah. Nabi berehat situ. Nabi mendirikan masjid. Sebab masjid ni besar peranan dia, kan. Okey, macam mana kita nak memakmurkan masjid, kan? Kita tengok kat rumah, kat surau kita. Kalau musim Ramadan ni ada apa? Tadarus, ya. Ada kulimin, ada ceramah. So itu ada berbuka puasa, iftar Ramadan, ya. Okey, apakah cara dia? Pertama, menunaikan solat berjemaah setiap waktu, berazam untuk datang lagi ke masjid. Ya. Solat berjemaah tu pengikat kita, ya. So merupakan perkara penting, ya, dalam kehidupan kita lah. Kalau kita solat berjemaah, kita dapat apa? Dapat mengikat silaturahim kita. Kedua, tempat belajar membaca Quran dan tafsir, berzikir. So itu yang telah dilakukan di surau kita, sekolah kita, kan. Berzikir, belajar Quran. Yang ketiga, mewujudkan bilik bagi musafir. Masjid kan, kita ada tempat untuk musafir berehat. Kalau kamu tengok dekat masjid tu ada gazebo dibina untuk para musafir untuk berehat, ya. Okey. Dan akhir sekali, mengadakan pelbagai aktiviti untuk menarik minat semua lapisan masyarakat. Ustaz dekat EU dulu, Ustaz pernah buat apa? Pertandingan futsal di masjid. Bukan di dalam masjid, tapi di luar masjid. So perkara-perkara tu bukan kita kata pelik, tapi itulah cara kita menarik minat orang-orang remaja, untuk pergi ke masjid, Okay, selain daripada berbuka puasa, selain bertadarus, selain berceramah, so benda-benda tu kita boleh pelbagaikan. Karnival. Kalau sebelum ni kita kata jom heboh, so kita buatlah jom pergi ke masjid, ada karnival, jom pergi masjid. Macam-macam lah kita buat aktiviti dalam tu, Okey. Jadi persoalannya sini, Ustaz nak beritahu pada kamu semua, kamu kena jawab soalan soalan Ustaz. Okey, soalan kebat. Masyarakat Islam kini masih berpecah, sedangkan masjid banyak dibina sebagai pusat perpaduan. Huraikan pandangan anda. Kan, kita tengok luar sana berpecah kerana politik, berpecah kerana persisahan pendapat. So apakah pandangan anda kan melihat masjid sebagai pusat perpaduan umat Islam? Jadi huraikan pandangan anda lah. Okey, jadi itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.